Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel DTC JKTMSJ. Untuk video kali ini, saya akan berkongsi mengenai produk inovasi yang ingin sekali dikomersialkan. Sekiranya produk inovasi tuan-tuan, puan-puan ingin memasuki apa-apa pertandingan, pastikan dulu mod pertandingan berkenaan. Sama ada menjurus kepada pengkomersialan ataupun produk hijau ataupun memberi faedah ataupun kebaikan kepada komuniti. Kebanyakan siri-siri pertandingan yang kita sertai menjurus lebih kepada pengkomersialan. Berbeza-beza lah. Kena tahu dulu apa rubrik ataupun cara pemarkahan diberi. Ini untuk tips kepada kita untuk kita capai sasaran kita lah. Okey, apakah sebenarnya inovasi? Adakah ia modifikasi, copy paste, make good, idea ataupun solution? Bagi saya inovasi ini ialah kesemua yang ditunjukkan pada skrin. Okey, dia pun satu modifikasi. Kadang-kadang kita perlu copy paste dan bila dah copy paste kita make good. Dan dia pun satu idea dan produk yang memberi satu penyelesaian. Asalnya inovasi ini terbit disebabkan ada wujudnya permasalahan ataupun yang kita panggil sebagai problem statement. Kenal pasti dulu apakah masalah. Dan bila kita tahu apa masalah itu, dengan harapan bila terbitnya, bila wujudnya produk inovasi yang kita ingin kemukakan ataupun kita ingin buat, maka permasalahan tadi dapat diselesaikan. Bukan dapat diselesaikan secara menyeluruh, tetapi at least dapat menyelesaikan separuh ataupun sebahagian pun sudah memadai. Okey. Inovasi juga bermaksud produk ataupun idea baru yang bermasalah, seperti yang saya cakap tadi. Okey. Di dalam mod inovasi kepada pengkomersialan, sekurang-kurangnya ada 5 gate yang kita panggil sebagai start gate model. Okay, ini yang jarang sekali pensyarah di universiti maupun di mana-mana kolej swasta tahu mengenai ini. Kerana ini ialah sangat penting yang dikongsi oleh pakar-pakar. Contohnya yang menjadi panel-panel pemberi-pemberi grant di Malaysia. Contoh ada MCY, ada Teraju Superb dan lain-lain. Inilah yang dikongsi. Okey, jika kita lihat ada 5 gate, iaitu pertama ialah idea generation, kedua ialah feasibility, ketiga ialah development, keempat ialah business model dan terakhir barulah pergi kepada pengkomersialan. Kita akan go through satu-satu. Okey, apakah gate 1? Gate 1 ini lebih menjurus kepada idea. Maksudnya baru di atas kertas, baru nak cambahkan idea. Dalam idea ni, output yang kita perlu buat ialah project charter, business case, project proposal, pitch deck presentation, dan dah boleh juga buat filing. Okay? Bermaksud, jikalau kita ambil contoh, inovasi-inovasi di kolej ataupun di universiti, kesemua output berkenaan perlu dilakukan oleh pensyarah. Okay? Kemungkinan besar, projek ini adalah projek pelajar, kita sebagai supervisor. Kemungkinan kita hanya ada item ketiga saja, iaitu projek proposal saja. Yang lain-lain seperti projek charter, business case dan pitch deck presentation. Pitch deck ni ialah dia bagi masa kepada kita seminimum mungkin 5 hingga 10 minit untuk kita kemukakan idea. Di depan kita ada para pelabur ataupun investor yang nak melabur kepada produk kita, dan dalam masa 10 minit macam manakah cara kita nak yakinkan pelabur berkenaan yang dia nak melabur kepada produk kita. Itu yang paling penting. Sama jugalah macam mana pelajar present di hadapan panel, dia nak meyakinkan panel bahawa produk dia itu ialah produk yang boleh diterima, reliable, boleh terpercaya data-data dia dan juga boleh dikomersialkan. Bahagian pelajar tu settle lah projek proposal tu, tetapi pensyarah yang ingin memasuki pertandingan inovasi perlu fikirlah mengenai projek charter dan lain-lain. Okay, next ialah apakah yang kita masuk dalam projek proposal ni. Ada lebih kurang 12 yang perlu ada di dalam
mana-mana proposal sekiranya tidak lengkap dalam proposal rasmi ataupun proposal yang kebiasaan kita buat di dalam technical paper, thesis dan lain-lain. So ini yang perlu ditambah. Ini ialah untuk ke arah komersial. So kena ada visi misi, siapakah team members, maksudnya organization of the company, apakah problem, solusi, market opportunity, customer kita siapa, segmen kita besar, so kita kecilkan customer segmen kita. Competitive edge kita, apakah orang kata yang memberi yang menjadi pesaing kita, validation dan traction sama ada bisnes ini ataupun produk ini boleh pergi jauh ke tidak. Kena ada business model. Business model ni ada satu bab lain, 2 jam bincang pasal business model ataupun BMC. Kita kena ada marketing plan, financial snapshot dan call for action. Call for action tu bermaksud berapa ribu kita nak minta dekat pelabur. Katalah kita nak fund sebanyak 200,000. So 200,000 tu akan dicakap ataupun diterangkan di belakang speech tadi. Okey, gate kedua kita sampai kepada feasibility. Okey, dalam feasibility ni kita lihat dah mula menjurus sikit tetapi belumlah terlampau penuh, iaitu kita ada project plan, kontrak di antara kita dengan partner kita, kita ada startup budget cost, kita ada project management plan, start gate review, checklist dan lain-lain. Okay, dekat sinilah dah wujud satu idea, peringkat idea, kemungkinan feasibility di mana saya ada satu produk, saya nak pasarkanlah produk ni, so saya kena create satu team. Kita kalau nak berniaga janganlah buat seorang, kurang-kurangnya ada 2 partner. So 2 orang ni kita dah berkolaborasi, bincang macam mana budget cost untuk buat startup, untuk bangunkan company dan lain-lain. Itu nombor 2. Nombor 3 ialah pembangunan. Pembangunan produk ini pun belum masuk ke arah pengkomersialan lagi. Ini baru dalam status apa yang saya panggil ialah dalam status prototype. So actual product perlu dibangunkan. Contoh tadi pada segmen 1 ataupun gate 1 dan gate 2 berada pada status prototype. So kita kena upgrade dalam phase 3 kepada actual product. Contoh produk berkenaan menggunakan kayu, menggunakan kayu sebagai prototype ataupun simulation, tetapi sebenarnya produk itu lebih sesuai menggunakan material besi. So kena upgrade sebenar sebelum nak pergi kepada pengkomersialan. Okey, dan gate yang keempat, kita dah mula ada satu business model yang lebih lengkap daripada yang nombor 1 tadi. Dah ada market traction. Market traction tu bermaksud penjuran market yang kita sasarkan. Kadang-kadang market kita ni kita tak perlu kecilkan. Contoh kita ambil sebagai PlayStation. Dulu ada Nintendo. Nintendo ni dulu satu masa dia sangat gah lah. Tetapi Nintendo ni silap dia menjurus kepada perempuan, ataupun menjurus kepada satu-satu customer sahaja. Tetapi bila PlayStation sampai sekarang dia menjuruskan bukan hanya kepada anak-anak kecil, anak-anak kita, tetapi juga menjuruskan kepada golongan-golongan remaja. Tambahan pula golongan tua pun sampai sekarang bermain PS4. Maksudnya itulah market kita. Yang sebab apa? Bisnes datang daripada keuntungan ataupun sale. So dekat sini pun ada yang nombor 2 ialah business model canvas. Dan BMC tu macam saya cakap tadi kena diterangkan di dalam satu slide yang lain. Kita ada key partner, shareholder agreement dan lain-lain. So kat sini dah mula nampak bermula untuk buat startup company. Tidak kisahlah sama ada enterprise, LLB ataupun senior berhad, tak kisahlah mana-mana pun, tetapi kena ada agreement di antara partner tu partner. Okey, business model canvas secara asasnya beginilah bentuknya. Okey, kita ada key partner. Okey, key partner. Okey, which is rakan siapa yang akan membantu kita. So, kalau kita tengok kat sini, saya akan bahagikan kepada 2 bahagian. Okey, 2 bahagian. Okey, sebelah sini ialah diri kita. Diri kita. Kita. Dan di sebelah kanan lebih kepada customer. So kita bincang satu-satu. Bincang satu-satu. Ini secara ringkaslah sebab business model ni sebenarnya panjang cerita dia. So dalam ni ada key partner, kemudian ada aktiviti apa yang kita lakukan. Kita jual barang apa? Jual barang apa?
dan macam mana resources, macam mana apa yang kita perlukan untuk sebagai modal pertama dan apa barang yang kita perlukan. Saya bagi contoh mudah untuk resources. Jikalau kita ada kita ambil satu syarikat gergasi, contohnya McDonald. McDonald ni satu branding yang tidak ada. Tetapi perasan kalau McDonald pun menggunakan air jenama Coca-Cola, Coke. So, key resources dia ialah one of them is Coca-Cola. Kena faham, kena tahu sebenarnya dalam satu bisnes yang besar seperti McDonald pun, dia pun masih lagi menggunakan produk lain sebagai key resources yang berada di dalam branding McD. Okay, dan dekat kiri ni ialah kos keseluruhan untuk menjalankan perniagaan, tidak kisahlah kos pembangunan, kos untuk buat IP, kos untuk buat startup dan kos apa-apa kos pertandingan untuk orang kata marketing, contohnya pergi exhibition dan lain-lain lah. Okey, dan ini di tengah ni, so dia akan menjurus kepada dua-dua value proposition. Apakah bisnes yang kita offer, apakah kelebihan. Dekat sini boleh letak advantages dan disadvantages. Dan sebelah kanan macam saya terang tadi lebih menjurus kepada customer ataupun pelanggan. Apakah customer relationship yang kita akan beri. Contoh kalau kita buat rumah, perniagaan kita ialah buat rumah tempat tinggal, kata rumah IBS lah, contohnya rumah IBS ni murah dan lain-lain. So bila kita dah deliver, dah hand over projek kepada pelanggan, so apakah yang pelanggan dapat? Mungkin kita boleh bagi, tak apa, kita boleh bagi free aircon, ataupun kita bagi 6 bulan warranty. Kalau tabletop ataupun kitchen cabinet rosak, kita boleh datang untuk repair. Lebih kurang macam defect lah, DLP lah, defect liability period dan lain-lain. So apakah saluran yang kita boleh pasarkan kat Facebook, sama ada kita nak pasarkan pada IG, YouTube dan macam-macam lagi. Dan segmen kita ni ialah fokus sebenar kita, fokus maksudnya antara customer segmen ni pecah ke, lelaki ke, perempuan ke, golongan umur berapa, siapa sebenarnya yang memerlukan produk kita, lebih kurang macam tu. So, revenue bermaksud ialah keuntungan. How much will you make? Maksudnya berapakah profit atau margin yang ada. So kita kira siap-siap di kuasa ni lah. Okay. So yang terakhir, yang ini yang sebenarnya dia punya kemuncak lah, ialah pengkomersialan. Okay, dekat pengkomersialan ni memang dah ada lah business plan, requirement checklist, brief, marketing, collateral, branding element, social media presence dan lain-lain. So itulah antara yang kita nak bincangkan, semua gate ataupun mod daripada mod 1 hingga mod 5, macam mana daripada satu inovasi yang ada di atas kertas yang kita panggil sebagai idea boleh bertukar kepada mod pengkomersialan daripada gate 5. Okey. So antara strategi yang kita nak mengkomersialkan, kita lihat banyak produk di universiti yang nampak baik tetapi kurang mendapat perhatian para pengajar untuk dikomersialkan. Biasalah produk pelajar dah habis belajar, kita pun buat donor. Okay. So kita boleh sambung sebenarnya dengan memberi, dengan meminta izin daripada pelajar, sebab kita supervisor pun tidak ada masalah. Kita boleh sell outright. Sell outright ni kita ada licensing, kita ada royalty, kita ada startup. Sell outright ni contohnya kita buat IP. Kita pergi kepada MyIPO, daftar 100 lebih, dan kita kena declare lagi sekali, lebih kurang RM1,000. Dapatlah satu IP patent. So kita sell outright. So ada satu pihak yang sanggup nak beli produk ni, so produk ni bagus ni, so kita jual sell outright dengan nilaian RM100,000. Ada yang kadang-kadang menilai RM1,000,000, sebab produk tu memang bagus lah, kalau tak buat rugi. Sebab pelabur tadi ni dia suka sebab dia kata dia boleh buat lebih dari RM1,000,000, dia boleh buat beratus juta. So apalah sangat kalau bayar RM1,000,000 kat kita. Kita boleh buat licensing, kita pun ada kadang royalty ni lebih kepada collaboration lah. Collaboration di antara kita dengan industri. So industri keluarkan modal kepada kita dan dia memberi kita pulangan secara persen dan lain-lain. Dan startup startup ni yang ialah saya punya cara. Kalau saya lebih kepada startup, mean make it in reality. Kita sendiri yang buka company, sama ada enterprise, LLP ataupun
bukalah dunia berhad, maksudnya jadi kontraktor ke, jadi franchiser ke, jadi manufacturer ke, dan apa-apalah. Ini real business lah. Startup ni memang real business ni yang berlaku. Tetapi kadang-kadang mungkin daripada awal nak pergi kepada startup ni, modal yang sangat besar dan kekangan masa dan double standard lah sebab kita bekerja melanggar integriti dan lain-lain. So untuk mengoperasikan banyak so kita ada business matching pergi berjumpa pelabur, kita matching dengan pelabur, pelabur suka kita present 10 minit. This is bawah pada pitching lah, business matching ni. Banyak pelabur tu nak dengar pasal produk kita, kemungkinan dia tak pernah dengar, so ready lah dengan apa-apa proposal ataupun simple proposal untuk kalau bentuk satu helaian kertas so kita boleh roadshow, kita boleh competition, talk show, pitching dan lain-lain lah. Okay, so tips so idea campur produk tadi kita boleh patentkan, jual. So set objektif syarikat. Objektif tu perlulah stabil, kukuh. Objektif ni apa sebenarnya yang kita nak capai, apa sebenarnya yang kita nak capai, pastikan ia tercapai. Dan kita mesti set apakah novelty. Novelty ni ialah satu keunikan, apakah originality dia, apakah kelainan kita daripada produk yang lain. Mungkin produk yang sama tetapi kita upgrade ataupun make good, tambah baik, menjadi produk yang lebih baik daripada tadi. So ada mungkin produk yang sedia ada ni tidak dapat menyelesaikan satu masalah ni, dia ada menyebabkan masalah ni pula tidak sesuai digunakan dan lain-lain. So kita tambah baik, boleh selesaikan masalah yang kedua. So itulah sebenarnya inovasi. Okay. Dan untuk IP ada 4 jenis, iaitu jenis trademark, patent, copyright dan industrial design. Sebenarnya boleh rujuk kepada www.myipo.my lah. Boleh pergi ke nama. So antara tips-tips yang bermanfaat untuk saya kongsikan, so kita kena tahu jenis invention atau innovation kita sama ada berada pada peringkat mana. Contoh kita buat batu bata ni layak dikomersialkan di peringkat komuniti ke, di peringkat di peringkat lokaliti setempat ke, di peringkat kebangsaan ke dalam Malaysia ke, ataupun di peringkat global. Kena tahu dan apakah impak kepada komuniti. Kita buat satu-satu produk tu, impact kepada komuniti tu yang paling penting supaya komuniti ni merasai produk kita dan of course macam saya cakap awal tadi, menyelesaikan masalah. Okey, dan kita kena kalkulasi market potential macam saya cakap tadi, dan juga dia praktikal. Janganlah buat benda yang dah obsolete, yang dah lama, ulang balik buat benda yang sama. Kita mestilah seiring dengan era 2020 ni, 2021 ni. Okey, so biarlah seiring dan lebih moden konsep tu. Okey, dan jangan lupa dalam masa sama kita kena ada knowledge management. So banyakkan research, baca jurnal untuk produk-produk yang akan sama, dan juga cara-cara penulisan, lenggok bahasa dan lain-lain. Dan kita ada publication. So kebanyakan pensyarah inilah yang kurang lah. So kita tak publish paper kita dekat Scopus ke, dekat library Mara ke, ataupun mana-mana lah, Google Scholar, Sign Direct, ProQuest dan lain-lain. So kena adalah dekat mana-mana pun, paling kata paling cikai sekalipun dekat magazine lah. Magazine mana-mana yang sanggup untuk ambil kita punya cerita. So at least kita ada satu proof yang membuktikan kita pernah di-share, kita pernah dikongsi oleh satu pihak yang ketiga. Okay, so tips yang lain, outcome mestilah melibatkan cost saving. Kalau ada green zaman sekarang ni, mana-mana mau inovasi pun mesti nak tengok sustainability, kelestarian, ada karya green product dan lain-lain, ada menggunakan waste ke tak dalam produk tu. Bila gunakan waste berkenaan boleh memberi impak besar walaupun waste itu diambil secara cuma dan lain-lain. So product readiness, prototype kena upgrade lah daripada prototype pergi kepada actual product. Dan juga nilai-nilai ketawanan tu kena diterapkan lah ke dalam diri pelajar. Kalau kata pensyarah sebagai supervisor, terapkan. Ataupun sendiri sebagai seorang pensyarah, terutamanya di dalam MARA sendiri, kita memang berurus kepada bidang keusahawanan. So terapkan nilai usahawan dalam diri kita dulu, baru terapkan nilai usahawan dalam. Okay, so kepada semua adventers,
berani untuk gagal, pengorbanan masa dan keluarga kena ada, sokongan raja, dan paling penting ialah kita punya superior kita, bos kita kalau dia suka kita untuk berinvention, berinovasi, menyelesaikan masalah untuk mengkomersialkan, so saya rasa lebih mudah. Okey, sekian saja perkongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next videos guys. Bye.